Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, pembukaan kilang pemprosesan grafit di Taman Perindustrian Samalaju Bintulu bakal memacu usaha Sarawak sebagai pemain utama dalam industri grafit. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata ia akan membawa kesan positif dalam pembangunan industri kimia di negeri ini sekaligus memberi manfaat kepada rantaian nilai industri hidrogen yang semakin penting dalam ekonomi global. Ke arah itu, beliau meletakkan keyakinan bahawa kolaborasi antara Kerajaan Sarawak melalui SEDC Energy Sdn Bhd dengan kumpulan syarikat Galois yang diwakili oleh Galois New Energy Materials Malaysia GNEM akan memperkukuhkan kedudukan negeri ini dalam arena teknologi dan inovasi global. SEDC is at the forefront of sustainable energy ventures such as crude algae oil, SAF, sustainable aviation fuel, biomass, and of course hydrogen supply, both the downstream and also the green mobility solution. And I was also informed that Galois Group of companies represented by Galois New Energy Materials Malaysia Berhad, a newly established entity, brings the wealth of expertise to the forefront. They are focused on processing, manufacturing, wholesaling, and retailing graphite-related products. Premier Sarawak berkata demikian semasa berucap di Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman MOU berhubung penubuhan kilang pemprosesan grafit di Samalaju antara SEDC Energy Sdn Bhd dan Galois New Energy Materials di Kuching pada Jumaat. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah MOU ini menjadi bukti kepada kesungguhan Kerajaan Sarawak secara kolektif dalam memajukan komponen teknologi kimia untuk pengeluaran hidrogen ke arah perkembangan ekonomi yang mampan. We are going to have our public transport powered by hydrogen, and therefore it is basically a fuel cell transport. And you need graphite in this fuel cell technology. Therefore, it is really appropriate that we have a production plant here to produce graphite, and could be a supply chain for the people in the transport industry to produce cars, as well as mobility solution using graphite produced in Sarawak. And that is our long-term plan. And I wish SEDC Energy and Galois successful venture for the future of Sarawak. Datuk Patinggi Abang Zuhari telah menyaksikan pemeteraian MOU berkenaan yang ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energy Sdn Bhd, Robert Hardin, Ketua Undang-Undang Wong Likiat, Wakil Sah bagi Establishment Galois SA HK Limited, Michael Chai Woon Chiu dan Pengarah Galois Jonathan Chai Ming Chen. Turut serta ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak Datuk Malcolm Musim Lamo, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein, Pengurus Besar SEDC Datuk Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir, Presiden Kumpulan Syarikat Galois George Lu dan Ketua Undang-Undang Wong Likiat. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan menganjurkan rumah terbuka sambutan Tahun Baharu Cina 2024 peringkat Sarawak di Pusat Konvensyen Bandar Kuching BCCK pada 10 Februari ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuiyan berkata, majlis rumah terbuka itu akan diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi.
Menurutnya, antara kenamaan lain yang turut dijangka hadir ialah Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. The first ever Sarawak government's Chinese New Year open house, so we are very excited about it. And basically for the Chinese New Year open house, this is the first time that the Sarawak state levels, and it will be held on the 10th of February at BCCK from 9 to 3, 9 a.m. to 3 p.m. And we are very proud and grateful to our Premier and for Sarawak government organizing this event on a large scale, of the base of Sarawak, which is the open house. This celebration for the first time in the Chinese New Year is a reflection of our ethnic diversity in Sarawak, because we used to have the Dayak open house with the Malay, but while at the same time it's enhanced the spirit of open house by visiting one another during festivities and ethnic celebrations. During the celebration, we have various programs, including the Isan, greeting by the guests of honor, cultural performance, traditional dance, singing performance by the Agula bands and from the Sarawak Arts Council. Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Tahun Baru Cina 2024 di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Datuk Amar Dr. Si menambah majlis rumah terbuka itu juga akan dihadiri oleh Menteri Kabinet Persekutuan dan Sarawak, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil Persatuan, Wakil Rumah Ibadat, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Well, it is estimated that we will be about 5,000 people will be present to celebrate this festivity together. So and that's why it's 9 to 3. Yeah. Therefore, the Sarawak government is pleased to invite all quarters of society to attend our Sarawak 2024 Chinese New Year celebration on the 1st February 2024 at BCCK. Yeah, as I said, 9 to 3. And we appropriate attires, your traditional costumes, and so that to show that this is truly Sarawak. Turut hadir dalam sidang media itu ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Ki. Dalam program berasingan, beliau menasihati pengguna jalan raya agar menjaga keselamatan khususnya sepanjang musim perayaan Tahun Baharu Cina yang akan datang. Tegas beliau, ini penting bagi mengurangkan kadar kemalangan serta kematian akibat kemalangan jalan raya disebabkan kecuaian pemanduan terutama pada musim perayaan. Menurutnya, bagi memenuhi tujuan tersebut, pihak Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak MKJRS dan Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mengambil inisiatif untuk memupuk kesedaran di kalangan pengguna jalan raya mengenai kepentingan untuk menitik beratkan aspek keselamatan semasa berada di atas jalan raya. Kuching along year 2022 there are 5,444 cases, and the year 2023 there are 6,054 cases, an increase of 600 cases. And I don't think you need rocket scientists, because they increase the number of cars, increase the number of motorbikes, and there will be naturally increase the numbers of motor car accidents. But why do we have so many? And that's the question that we want to ask. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada kempen keselamatan jalan raya bahagian Kuching pada Jumaat. Dalam majlis sama, beliau bersama Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil, telah menyampaikan sumbangan topi keledar motosikal dan risalah keselamatan jalan raya kepada 60 orang penerima. Beralih ke paparan berikut. Kejohanan Special Olympics SO Sarawak edisi ke-7 akan berlangsung di Miri yang dipilih sebagai tuan rumah. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kejohanan selama 2 hari itu dijadualkan berlangsung pada 23 dan 24 November depan selepas penganjuran Temasa Para Sukan Malaysia SUKMA 2024. Tadi mereka ini sangat kreatif, mereka akan berusaha mencari sponsor apabila mereka mengadakan aktiviti di peringkat sama ada peringkat
that chapter itself ataupun bersama dengan neighbouring misalnya. Kadang-kadang bersama dengan rakan-rakan kita yang juga ada Special Olympic, misalnya Indonesia pun ada. And then sebelum ini Brunei pun aktif juga. I hope they will continue to be active. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Pusat Agape Sibu pada Khamis. Selain itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu jumlah peserta masih belum diketahui yang akan menyertai dan perkara ini diharapkan akan diperoleh semasa perjumpaan seterusnya pada bulan April nanti. Dalam pada itu, di Kuching, Datuk Seri Fatimah Abdullah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di bangunan Baitul Makmur 2 pada Jumaat. Kunjungan hormat pertama ialah daripada rombongan Pergerakan Wanita Parti Demokratik Progresif PDP yang diketuai oleh Pengerusi Wanita PDP Agnes Jonep. Tujuan kunjungan hormat tersebut ialah untuk memperkenalkan senarai barisan tertinggi Majlis Tertinggi Pergerakan Wanita PDP dan bersuai kenal dengan Agnes yang baru sahaja dilantik sebagai Ketua Wanita PDP pada Jun 2023 sehingga 2026. Sementara itu, kunjungan hormat kedua pula daripada rombongan Majlis Kebajikan Sosial Sarawak SWCS yang diketuai oleh Presiden SWCS Chi Poh Yung. Antara objektif pertemuan tersebut adalah memperkenalkan Barisan Ahli Jawatankuasa baru 2023-2025 dan melaporkan perancangan aktiviti untuk 2 tahun akan datang. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS, saksikan surutan kempen keselamatan jalan raya bahagian Kuching yang dihadiri oleh Timbalan PIM Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuyan di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.